Okey, pelajar-pelajar sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video yang rakaman kali ini saya akan buat simple punya lita untuk contoh lah macam mana cara pemasangan dan cara-cara mengendalikan alat-alat ini dengan betul So, gambar raja litanya lebih kurang begini. Just ada mentol saja dan positif, negatif, lepas tu mentol. Okey. Sebelum kita mulakan eksperimen tu, komponen yang kita akan pakai ialah bulb holder. Kemudian bulb lah. Bulb yang saya pakai ni sekarang 12 volt 12 volt. Okey. Sebelum you nak pasang apa-apa dekat breadboard ni, jadi apa yang you kena buat ialah you kena test dululah you punya peralatan ni berfungsi elok ke tidak Kita kena check Bila nak check, kita guna yang ada lambang wifi ni Yang ada lambang wifi ni. Kita letak nak panah tu kat situ, memang dia akan keluar satu, tak ada masalah. Okey, dan kita letak satu di body tepi mentol, satu lagi di bawah sini. Okey, kalau you perasan ada bacaan dan juga ada bunyi, maknanya mentol ni okey. Okey, untuk bulb holder, cek wire dia. Okey, wire okey, maknanya daripada sini sampai ke bawah ni okey, tak ada masalah Daripada sini pula wire sebelah lagi sampai ke body, tak ada masalah. Sebab ini kalau you nampak dia memang pergi ke body so tak ada masalah body. Kalau you sentuhkan begini, memang takkan ada bunyi dan tak ada bacaan sebab dia belum disambungkan dengan bulb. Dia terputus bulb ni lah yang akan menyambungkan. Jadi ada bunyi, ada bacaan, maknanya satu ni semua, satu set ni okey. Okey, selain daripada tu you juga kena check juga kadang-kadang wire yang kita gunakan untuk multimeter ni, multimeter ni punya wire pun kadang-kadang ada masalah wire yang kita guna ni, dua ni ada masalah. Dalam wire ni ada masalah, jadi kita check juga. Okey, ada bacaan, ada bunyi, maknanya wire ni semua okey. Dan satu lagi masalah yang biasa dekat multimeter ni ialah dalam ni, penyambungan ni dengan kepala dalam ni ada masalah. Jadi memang kita kena check. Kita check lagi. Okey, sekiranya macam you guna wire ni, tiba-tiba dia tak dapat dia sentuh-sentuh tak ada bunyi dan tak ada wire ni dah, you juga ada pilihan lain You boleh buat pilihan lain, you boleh menggantikan wire Ni kita nak pastikan multimeter kita ni yang elok wire yang begini je, wire biasa ni, yang pastinya you nak besi belah dalam tu, dalam terminal tu, besi dalam lubang tu dengan besi ni bersambung. So you boleh buat bentuk bentuk bulat lebih kurang macam ni lah, maknanya ni bentuk lebih kurang macam ni. Lepas tu you masukkan aja ini kita evolve sikit lah, tak pakai wire yang biasa, kita pakai wire ni. Yang ini ujung dia clip wire, yang ni ujung dia tajam Kita sambungkan, tengok ada bunyi maknanya berfungsi. Sebab kadang-kadang dalam ni dia ada yang rosak jadi bukan dia rosak, cuma dia tak bersentuhan. Jadi kita pakai wire macam ni je lah. Lagipun wire macam ni, dia ujung tajam ni, dia senang nak cucuk dekat breadboard. Macam ni kita kena gigit lah mana-mana ujung yang ada yang kita nak gigit. Okey, dah check. Okey, multimeter okey, papan lita, alat pun okey. So kita tengok papan lita, saya dah sambungkan yang positif dengan negatif Positif saya letak dekat yang atas ni, yang negatif saya letak dekat atas ni. Okey, dalam keadaan off power supply. So kita masukkan kita punya komponen, iaitu, ingat balik ini 25 lubang, ini 25 lubang kat sini. So you cucuk je mana-mana dalam 25 lubang tu, tak ada masalah. Okey je. Okey. So dah letak 25 tu. Mesti pastikan yang dia pada baris yang sama 25 lubang tu. Okey, kemudian SOP power supply, kita nak hidupkan dia. Kita on. Pastikan sebelum on you kosongkan semua tombol semua tombol kena kosong, anti clockwise sampai tak boleh. Lepas tu you on. Dah on power supply, semua kosong so tak ada masalah. Takut ini terbakar kalau tiba-tiba voltage tinggi so kosong. So ikut SOP power supply juga, you naikkan current ni penuh naikkan current penuh, merah sana hilang, jadi sini kuning ataupun hijau. Dah okey, so you boleh start naikkan voltage.
Biasanya dalam manual bagi tahu berapa voltage. Masukkan mentol bab berapa volt, berapa voltage you nak kena set pada power supply bukan multimeter, power supply. Okey. So normally kalau bab 12 volt kita akan supply 12 volt macam saya cakap, 12 tombol. Dah dekat tukar pakai fine, mula pakai cos, perlahan-lahan, jangan laju, jangan gelojo tau. Okey. Naikkan perlahan-lahan pakai fine sampai 12. Okey. So siap. Current ada 0.13 ampere, volt ada 12 volt. Dah siap litar dah menyala. Okey. Andai kata you tersalah cucuk, kaki ni duduk sebelah tempat lain, memang takkan menyala Dia kena pada baris yang plate besi dia bersambung Okey. So current dah mengalir. So sekarang ni you nak mengambil bacaan So bila nak ambil bacaan ni, macam saya cakap, multimeter you nak pakai apa? Nak ukur voltage ke current? Okey, sekarang kita nak ukur voltage. Kita letak dekat 20V. Normally kita akan guna 20V. Okey, 20V sini, anak panah ke 20V. Wire betul, satu memang sentiasa di tengah, satu lagi dekat label V V. Hanya bila kita guna 10A dekat sebelah sini. Sekarang kita guna 20V, pastikan anak panah ke 20V bukan sini 20V. Wire sebelah sini Okey. Voltage biasanya dalam lukisan kita akan letak sebagai parallel parallel. So macam ni lah parallel. Ini adalah litar utama, current mengalir masuk ke sini. So kita akan gigitlah dekat sini boleh. Okey, satu lagi kita boleh letak kat sini lah. Ataupun kita boleh cucuk juga dekat mana-mana lubang dalam 25 lubang tu. Dia sama je kesan dia. So kita dapat bacaan. Okey. Kita dapat bacaan. Kalau you nampak ada negatif dekat bacaan, bermakna you punya polariti ni terbalik. So you boleh ubahkan saja. Okey, boleh ubah je. Untuk ambil bacaan voltage tak ada masalah kalau dalam keadaan on, sebab dia current tak mengalir pun dalam voltmeter Current tak mengalir dalam voltmeter. Macam tu. So ada bacaan dan yang negatif tu dah hilang. Okey, kekal macam tu lah. Okey, kalau kita pakai dua klip buaya, so ada dua klip buaya kat sini lah. Kalau yang ini boleh cucuk terus lah. Kalau wire oren ni kita boleh cucuk terus. Right. Senang, dia dapat bacaan voltage. Voltage dalam litar. Voltage dalam litar pada dia punya bab. Okay. Biasanya dalam lukisan kita boleh selalu nampak voltmeter tu memang dia parallel parallel. Macam ni. Parallel macam ni Voltmeter tu parallel. So kita punya penyambungan pun kena parallel lah. Okey. Mana ada simpang dekat sebelum dan selepas bab tu. Okey. Bila kita nak katakan kita nak tukar contoh kita nak tukar bab. Jadi pastikan mengikut SOP power supply saya pernah pesan, ingat tolong kosongkan balik semua voltage, current tak apa, lepas tu off. Off power supply. You screw out you punya bab dan you gantikan dengan bab yang you nak pakai, yang berlainan voltage tu. So sekarang saya ambil bab 3.8, saya masukkan bab 3.8 dan saya on. Saya pastikan semua ni kosong. Saya on, kemudian saya start set balik 3.8. Guna cos dulu, kemudian baru guna fine. Okey, untuk mengelakkan daripada terlebih voltage dan mengakibatkan bab rosak. Okey, 3.8. So ingat, mesti apa-apa perubahan yang you buat mesti off termasuk juga power multi range meter ni. Apa-apa perubahan you nak tukar, tolong off lebih selamat off dia punya power supaya dia lebih selamat, tak ada barang yang rosak. Okey, you nak ubah-ubah kena off. Okey, so dah settle, dah senang. Ini senang. Sekarang kita nak buat untuk current. Okey, untuk current kita akan bersambung ke video satu lagi sambungan kepada rakaman kenaan dengan litar yang saya pasang. Okey. So tadi kita dah tengok macam mana cara nak ukur voltage menggunakan multi range meter dan cara-cara menggunakan power supply, macam mana nak sambung dekat papan litar. Sekarang kita akan sambung lagi macam mana nak ukur current pula sekarang multimeter masih dalam keadaan untuk mengukur voltage Sekarang masih mengukur voltage dengan keadaan parallel dalam keadaan parallel kita gigit dia untuk parallel. So kita akan tukar kita akan buat pengukuran current. Kalau tadi kita ukur voltage
parallel. Kalau you perasan, ammeter biasanya dalam kedudukan series dalam litar sebab current mengalir kat sini, masuk ke mentol, balik ke sini. Current tak pergi ke voltmeter. Tak ada current mengalir dalam, bila you ukur voltmeter ni, tak ada current yang mengalir dalam multi range meter tu. Tapi bila you nak ukur current kena mengalir dalam multimeter ni lah. Dengan syarat you mesti set you punya tombol ni dekat bahagian current. Dekat bahagian current, pilihlah skala mana yang biasa saya cakap, 10 ampere ataupun 200 mili ampere. Kebiasaannya 10 ampere. Dan diletakkan dalam kedudukan series mesti dalam litar, baru current boleh mengalir dalam multimeter tu. So dalam litar kita ni, kalau tengok dalam litar kita ni, kita boleh cabut voltmeter dan kita off dulu. Macam saya cakap, kita off dulu, kemudian kita akan set multi range meter kita. Tadi kita ukur voltage sebelah sini, sekarang kita nak ukur current sebelah sini. Nak ukur current sebelah sini, kita guna 200 mili ampere. Di antara dua ni je, 10A dengan 200 mili ampere. You all kena betul-betul berhati-hati. Bila 200 mili ampere, mesti guna sebelah sini. Satu wire sebelah sini, satu wire di tengah. Ini memang wajib. Yang ini kat sini. Bila you tukar ke 10 ampere, you mesti wire sebelah sini. Ikut label tu, 10A. Kalau you tak buat macam ni, tak jaga, yang inilah yang akan menyebabkan kerosakan. Paling banyak menyebabkan kerosakan lah. Sebelum-sebelum ni belajar buat kerosakan macam ni lah. Letak kat 10A, letak dekat mili ampere. Letak kat 200 mili ampere, letak dekat 10A. Dia jadi macam ni lah yang rosak. Dan satu lagi yang pelajar, dia yakin bahawa dia buat tu betul. Bila dia guna 10A, dia tukar tombol ke 10A. Lepas tu bila dia nak guna 200 mili, dia cabut wayar, dia tukar ke sini, dia tukar ke 200 mili. Memang dia buat betul. Tapi kesilapan dia adalah dia buat semua tu dalam keadaan current yang mengalir. Tak off switch. Off power supply ni dia tak off. Current mengalir. Jadi dalam pada masa dia bertukar-tukar tu, dia dah langgar semua benda yang tak patut dia buat lah. Jadi pastikan lagi sekali, saya ingatkan, pastikan power supply ni off. Multimeter adalah paling banyak sekali yang pelajar rosakkan, selain daripada bulb dan perintang. Sebab terbakar lah bulb dengan perintang tu. Yang ni sebab you salah adjust benda ni lah. Sekarang kita nak ukur 200 mili. Wire sebelah sini dah betul. Penyambungan dalam litar ialah secara series. So kalau you tengok balik, lukisannya begitu. Selepas mentol ada, selepas bulb tu ada ammeter. Jadi senangnya you cabut ni kaki ni, you gigit satu kaki di sini jadi kalau you boleh bayangkan, current tu mengalir naik ke bulb, turun, dia pergi ke wire ni. Satu jalan aja, pergi ke dalam ni untuk diukur dan kemudian dia akan balik. Untuk balik ni you boleh lah ambil satu lagi wire yang dekat sini. Balik. Nampak tak? So tadi ini wire ni dekat atas papan litar, wire ni pun atas papan litar, tapi dua-duanya saya cabut supaya nak dapatkan hujung besi tu untuk gigit dengan hujung wire yang bersambung ke multimeter. So ini adalah series. Bila you on, bulb menyala, maknanya current mengalir lengkap. Ini adalah pemasangan, saya pasang dua multi range meter. Kalau you tengok, yang ini saya set dekat voltmeter untuk ukur voltage. Jadi pemasangan wirenya beginilah, parallel. Yang ini saya set dekat 10 ampere. Wire merah sebelah sini, wire hitam wajib di tengah. Saya buat secara series. Maknanya kaki ni, kaki terakhir ni, current mengalir pergi ke sinilah, balik ke power supply. So ini adalah satu jalan. Jadi kita boleh buat dua serentak, sama macam dalam gambar. Sama macam dalam gambar ni lah, dua serentak. Sekian, terima kasih atas tontonan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.